Salam sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Video ini ialah pembenangan hasil kerja khusus RBTS 2063R Pengkajian Kurikulum RBT XR. Kerja khusus ini memerlukan pelajar untuk merancang satu rancangan tahunan untuk mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi untuk satu daripada tahun 4, 5 dan 6 sekolah rendah. Sebagai pengenalan, rancangan tahunan akan dirancang oleh Ketua Panitia bersama semua guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Melalui amalan ini, ujian bulanan dan peperiksaan boleh ditentukan dan diseragamkan. Tahap di mana mata pelajaran itu patut diajar, teknik dan sumber pengajaran boleh ditentukan dan dikongsi bersama. Rancangan pengajaran tahunan merupakan rangka kerja aktiviti pengajian dan pembelajaran yang mengandungi minggu, standard gantungan, standard pembelajaran dan catatan bagi guru untuk melaksanakan dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan. Tujuan utama guru menyediakan rancangan pengajaran tahunan adalah untuk menjadi panduan kepada guru dalam menyelaraskan dan menyediakan soalan ujian bulanan dan peperiksaan di samping menjamin murid-murid mencapai objektif pengajaran secara berkesan. Semasa merancang sesuatu pengajaran, guru perlulah membuat keputusan mengenai keperluan matlamat dan objektif yang perlu dicapai dan dikuasai murid, serta motivasi dan strategi pengajaran yang sesuai bagi mencapai objektif. Ringkasnya, suatu persediaan pengajaran perlulah mengandungi dua jenis maklumat. Pertama, mengenai murid dan perkara yang akan diajar, dan kedua, catatan mengenai langkah-langkah dan aktiviti guru dan murid dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam tugasan ini, saya telah memilih merancang perancangan tahunan untuk Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5 dengan merujuk kepada dokumen standard kurikulum pendidikan DSKP yang telah dipegalkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Malaysia dan Tauhid Persekolahan semasa. Sebagai panduan, mengikut jadual individu guru setiap minggu, kelas RBT untuk tahun 5 ialah 1 jam pada sekolah semasa. Seperti yang telah ditunjukkan, satu rancangan tahunan perlulah mengandungi tajuk. Tajuknya ialah Rancangan Pengajaran Tahunan Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5 2021. Tema yang pertama ialah teknologi rumah tangga. Standard kandungannya ialah 4.3 artikel jahitan yang mempunyai 7 standard pembelajaran. Tema yang pertama seperti yang ditentukan dalam DSKP. Standard kandungan ini memerlukan 6 jam minimum untuk sesi pengajaran dan amali. Oleh itu, tema ini telah diperuntukkan kepada 6 minggu, iaitu dari minggu yang pertama hingga ke minggu yang ke-6. Adalah untuk murid menguasai standard kandungan 4.0 artikel jahitan. Di bahagian catatan pula, aktiviti yang dicadangkan untuk standard kandungan ini ialah seperti mencadangkan untuk menggunakan pelbagai kaedah untuk menghasilkan artikel jahitan, mata jahitan, peringatan kepada murid serta aktiviti untuk standard kandungan ini. Seterusnya ialah tema yang kedua, aplikasi Reka Bentuk Teknologi Kejuruteraan yang mempunyai 8 standard pembelajaran. Tema ini pula diperuntukkan selama minimum 6 jam, maka 6 minggu, iaitu dari minggu yang ke-7 hingga minggu yang ke-12. Di bahagian catatan pula terdapat aktiviti seperti isi kandungan yang utama seperti jenis tenaga dan teknologi tenaga boleh diperbaharui, cadangan untuk rakaran, komponen yang telah digunakan dalam pembinaan produk, peringatan kepada murid serta cadangan untuk standard kandungan ini. Dalam usaha menyampaikan isi pelajaran standard kandungan 5.1 kepada murid, terdapat 1 minggu
cuti iaitu cuti pertengahan penggal 1. Minggu cuti ini dimasukkan di dalam rancangan ini sebagai peringatan kepada guru supaya mengelakkan daripada merancang pengajaran pada minggu tersebut. Untuk minggu yang ke-13 dan ke-14 ialah minggu peperiksaan pertengahan tahun. Oleh itu, guru tidak seharusnya merancang sebarang pengajaran pada kedua-dua minggu ini. Tema yang seterusnya ialah 4.0, reka bentuk pengaturcaraan. Standard kandungan yang pertama iaitu 6.3, asas reka bentuk pengaturcaraan di mana ia mempunyai 6 standard pembelajaran. Masa minimum yang diperuntukkan untuk standard kandungan ini ialah 4 jam. Oleh itu, 4 minggu telah diperuntukkan dari minggu yang ke-15 sehingga ke minggu yang ke-18. Di bahagian catatan pula, guru telah dicadangkan untuk menggunakan contoh situasi untuk menambah kefahaman murid dalam topik ini. Seterusnya iaitu daripada 27 Mei hingga 12 Jun ialah cuti pertengahan tahun. Untuk minggu yang ke-19 hingga ke-26, standard kandungan 6.4, pembangunan atau cara dalam makro pengawal yang memerlukan selama 8 jam pengajaran telah diperuntukkan. Standard kandungan ini mempunyai 7 standard pembelajaran juga. Bahagian catatan pula telah dicatatkan isi-isi yang penting, contoh-contoh perkakas yang digunakan dalam makro pengawal serta cadangan aktiviti untuk standard kandungan ini. Dan akhir sekali ialah tema 7.0, teknologi 7.0 teknologi pertanian. Standard kandungan untuk tema ini ialah 7.1, reka bentuk teknologi pertanian bandar yang mempunyai 6 standard pembelajaran. Untuk tema ini, 8 minggu telah diperuntukkan, iaitu daripada minggu yang ke-27 hingga ke minggu yang ke-36. Selepas minggu yang ke-31, cuti pertengahan penggal 2 telah bermula dan pengajaran akan diteruskan pada minggu yang ke-32. Untuk minggu yang ke-37 hingga 43 adalah minggu ulang kaji dan peperiksaan akhir tahun. Di bahagian catatan pula, telah mencatat isi-isi penting seperti pertanian bandar, medium penanaman secara tanggungan, medium tanaman dan cadangan untuk membuat aktiviti di luar PDP juga dicadangkan di bahagian ini. Dan akhir sekali ialah peringatan kepada murid serta cadangan aktiviti untuk menguasai standard kandungan seperti yang dicatatkan di catatan. Secara kesimpulannya, rancangan tahunan yang baik haruslah merangkumi beberapa elemen seperti peruntukan minggu yang mencapai peruntukan masa minimum yang telah ditetapkan, standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak disampaikan kepada murid, dan akhir sekali ialah penggunaan bahan pandu mengajar dan aktiviti yang sesuai dengan standard kandungan yang hendak disampaikan. Kepentingan rancangan tahunan ialah yang membolehkan guru merancang dan bersedia untuk mengajar pelajarnya dengan teratur dan terancang dalam tempoh masa yang panjang, iaitu 2 semester dalam 1 tahun. Semua guru perlulah merancang pengajaran masing-masing untuk memastikan keberkesanan pembelajaran, meningkatkan pencapaian pelajar di samping mengurangkan masalah-masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Persediaan pengajar yang disediakan dengan jelas, teliti dan lengkap adalah kunci kejayaan untuk guru. Melalui persediaan mengajar yang lengkap dan sistematik, membolehkan guru untuk menentukan objektif pelajaran supaya dapat mengelakkan terkeluar daripada perkara atau aspek yang perlu diajar sebagaimana yang disarankan dalam DSKP. Sekian, terima kasih.